صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimulakan Tuan Imam, yang berusaha jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid, yang saya hormati tuan-tuan sekalian sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita dapat meneruskan lagi membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ni kita masuk hadis yang ke-40. Hadis yang ke-40. Jadi maknanya kita ada dua hadis lagi, 40, 41 dan 42. Nak habis dah ni. Okey. Kalau tidak kerana PKP ni dah habis dah. Kan, sebab kita biasanya baca satu pertemuan ni satu hadis. Ada juga yang kadang-kadang saya sebut dua hadis sekali. Okey, jadi tak apa, itu semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang kita semua kena redha dan fikir secara positif. Saya pun sambil-sambil tu terfikir-fikir juga, kalau dah habis kitab ni nak pakai kitab apa pula. Kan? Jadi kalau tuan-tuan ada cadangan ke, untuk makluman tuan-tuan lah, saya sebenarnya dari esok mengajar di masjid ini kurang aktif sebab sedang menyiapkan tesis PhD saya. Cumanya kalaupun mengajar, saya prefer ajar hadis, baca kitab hadis dan juga tafsir dan juga sirah, kan, tasawuf. Bukan bidang saya, yang bukan bidang saya. Kalau ikut bidang saya ni bidang fiqh, bidang muamalat, kan, saya bidang syariah, pengkhususan saya bidang muamalat. Even di USAS saya mengajar muamalat ni dalam 3 bahasa, bahasa Melayu, bahasa Arab dan bahasa Inggeris, untuk program diploma dan juga degree. Tapi bila mengajar di masjid ni saya rasa tak seronok buat muamalat. Tesis master dan PhD saya juga dalam bidang muamalat, kan. Tapi bila mengajar ni saya rasa bab muamalat ni dia nampak duniawi juga, sebab dia agak harta. Dia bincang tentang harta, kan. Subject matter kepada muamalat ni adalah al-mal, harta. Jadi bila kita baca hadis-hadis ini, dia sebenarnya nak cool down balik beberapa aspek lah, kan. So saya tengah terfikir-fikir apa pengisian nak sambung, sama ada nak baca tafsir ke ataupun sirah ke. Saya tengok juga senarai kitab yang dibaca oleh sebahagian asatizah yang mengajar tu, kan, supaya boleh saling melengkapi lah. Tapi kalau tuan-tuan memang nak bidang muamalat, bagi saya dia tidak begitu sesuai untuk diajar secara santai macam ni. Dia perlu kepada fokus, dia perlu kepada satu komitmen yang tinggi, sebab belajar muamalat ni agak boring, kan, agak boring, sorry to say, sebab saya dah lalui bidang tu, dah bergelumang bidang tu, kan. Jadi kalau santai-santai ni memang kurang sesuai, dan tempoh masa dalam setengah jam 40 minit ni tak begitu memada. Dan biasa kelas saya 2 hingga 3 jam directly, kan, baru boleh habis satu cakupan tajuk topik itu dengan mendalam lah. Kalau tak, kita akan sentuh secara surface, kan, secara permukaan saja, tidak mendalam. Okey. Jadi sebab tu, even saya pernah juga bincang dengan Timbalan Mufti Ustaz Zamri sebelum ni, Datuk Zamri lah, masa tu belum Datuk lagi. Susah nak bawa bab muamalat ini diajar di masjid-masjid, di surau-surau. Dia kurang sesuai, kan, sebab dia punya pengajian tu kena secara intensif, secara khusus. Dia perlukan komitmen yang betul-betul lah. Berbeza kalau kita baca hadis dan juga ayat ini, kita ambil 1-2 ayat, kita boleh kupas, kita boleh kaitkan dengan sirah, kan. Hadis pun begitu, kan. Dia lebih santai dan lebih mudah lah. Okey, begitu cara dia. Okey. Mungkin saya, kalau habis ni kita boleh bincang ikut bab zakat, pun satu tajuk yang menarik juga, kan. Zakat selain pada zakat fitrah ni, zakat harta. Zakat harta ni yang complicated, kan. Zakat pendapatan, zakat emas, zakat perak, zakat wang simpanan contohnya, kan. Okey, yang tu pun mungkin mufid juga. Okey, sebab saya pun pernah mengajar staff di Majlis Agama Islam Perak di Ipoh tentang zakat dan juga wakaf ni, secara berkala. Okey, boleh share juga untuk jemaah
Jadi saya sendiri tak mau tamat lagi lah, tak finalize lagi. Kalau nak sambung, apa benda yang nak sambung, itu pun kalau terus mengajar lah kan. Begitu. Jadi ala kuliah kita selesaikan dulu yang ni lah. Kita selesaikan dulu yang ni, 40, 41, 42, ada 3 hadis lah, insya-Allah. Lepas tu ada masa untuk berfikir dan juga membuat keputusan apa yang nak sambung, insya-Allah. So tajuk kita untuk hadis yang ke-40 ini adalah igtinamud dunya lil fauzi bil akhirah. Mengambil kesempatan hidup di dunia untuk mendapat kejayaan dia di akhirat. Okay, saya tak pasti kalau terjemahan tuan-tuan tu dia punya terjemahan macam mana kan. Tapi saya baca kitab Arab ni tuan-tuan. Jadi mungkin ada sikit-sikit tu tak samalah kan. Cuma mafhum dia insya-Allah sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dah terlajak baca. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Jadi hadis ini riwayat Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar ini nama sebenarnya adalah Abdullah. Dan Abdullah bin Umar. Dia anak kepada Sayyidina Umar, iaitu Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, khalifah Islam yang kedua. Okey. Dan beliau ni dilahirkan ba'dal bi'athah, selepas daripada Nabi dilantik sebagai rasul. Okey. Wa aslama wa huwa saghir, dan dia masuk Islam ni awal, masih kecil lagi, belum baligh lagi. Dan dia berhijrah bersama bapa dan ibu dia. Okey, itu Sayyidina Umar dan ibu dia Zainab binti Maz'un radhiyallahu anhum. Kemudian dia ni pernah ketika peperangan Badar ni tahun kedua hijrah. Dia pernah offer diri dia ketika itu dia berumur 13 tahun untuk join peperangan Badar itu. Okey, fastasgharahu. Lalu Nabi anggap dia masih kecil lagi. Kan, belum layak lagi. Begitu juga dengan peperangan Uhud, ketika itu umur dia 14 tahun, Nabi masih tak benarkan lagi untuk dia join. Sehinggalah pada peperangan Khandaq, ketika itu umur dia dah 15 tahun, barulah baginda membenarkan Ibnu Umar, iaitu Abdullah bin Umar, menyertai peperangan Khandaq dan peperangan-peperangan yang seterusnya, jihad-jihad yang seterusnya. Tu. So Badar dengan Uhud dia tak sempat join sebab ketika itu umur dia masih muda, 13 tahun, 14 tahun. Start umur 15 tahun baru Rasulullah benarkan, izinkan untuk Ibnu Umar menyertai peperangan. Dan beliau ni dengan sebab dia awal masuk Islam, so dia sempat bersahabat dan juga hidup dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mulazamah, sentiasa bersama dengan baginda, khususnya ketika di masjid. Okey, dia tak pergi tempat lain lah, dia duduk masjid, memang dia duduk dekat dengan Nabi. Itu je ruang yang dia ada. Dan dia ini dikurniakan dengan ilmu yang luas, yang banyak. Antara orang yang disebut sebagai min fuqaha'is sahabah, sahabat-sahabat yang faqih, yang alim. Sebab dalam bab ilmu ini tuan-tuan, sahabat ni biasa kita baca ada dua kategori. Satu, min ruwatis sahabah. Ruwatis sahabah ni maksudnya apa? Dia adalah orang yang perawi-perawi hadis. Okey. Dan juga satu lagi kategori adalah min fuqaha'is sahabah, sahabat-sahabat yang faqih, yang alim. Perawi hadis ni contoh macam Abu Hurairah. Okay. Dan fuqaha sahabah ni antara lainnya adalah khulafa yang 4 dan termasuk sahabat-sahabat yang lain, Muaz bin Jabal contohnya. Okey. So dia dapat ilmu yang banyak, dan dia ini juga ada hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicatatkan di sini berjumlah 1630 buah hadis. Satu yang istimewa pada Ibnu Umar ini, iaitu perawi hadis kita ini, adalah dia ni syadidut tamassuk bis sunnah. Dia seorang yang sangat
rigid, sangat mengikat diri dengan sunnah. Okay. Wa aktsaru sahabah iqtidaan bi Rasulillah, dan sahabat yang paling dikenali mencontohi Nabi. Dia contohi Nabi ni tuan-tuan bukan sekadar dalam bab ibadat, tapi dalam bab muamalat, dalam bab kehidupan. Even kalau contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, cara jalan macam mana, kalau Nabi pernah berhenti di tempat tertentu, Nabi bersandar di tempat tertentu kan, dia akan ikut sampai tahap macam tu. Dia iqtida, dia ikut sungguh. Bukan saja dalam bab ibadah ni memang dituntut lah, tapi bab lifestyle Nabi itu sendiri kan, tu dia sangat banyak mengikut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyaksikan, telah memberi perakuan, endorsement bahawa Ibnu Umar ini adalah seorang yang rajulun salih. Nabi pernah bersabda kepada Ibnu Umar ini, dia kata inna Abdullah rajulun salih, dan sesungguhnya Abdullah, iaitu Abdullah bin Umar, adalah seorang lelaki yang salih, yang baik. Bila Nabi dah dapat endorsement daripada Nabi itu, mudah-mudahan ahli syurga tuan-tuan. Okey, ni kelebihan. Dan beliau ini tuwfiya fi Makkah, dia wafat, meninggal di Makkah pada tahun 73 Hijriyah, 73 Hijrah, dan umurnya ketika itu 84 tahun. 84 tahun. So ini perawi hadis lah yang kita baca ini. Jadi apa istimewa hadis ini? Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi secara khusus kepada Ibnu Umar. Dia kata apa? Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Nabi pegang dua bahu aku. Nabi pegang. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Rapatnya hubungan Ibnu Umar dengan Nabi. Biasa tokoh-tokoh ni dia tak akan sentuh orang kecuali orang tu memang begitu rapat dengan dia. Kan, kalau guru pun, kalau kita sebagai pendidik contohnya kan, kita nak sentuh ni, sentuhan tu satu bab pendidikan lah, dia akan memberi implikasi ataupun efek yang besar. Tapi kita tak akan sentuh sebarangan, kecuali orang yang rapat dengan kita kan, yang mudah dengan kita, kita boleh tepuk tampar lah orang kata kan, boleh pegang, boleh begitu, boleh sentuh. Dan inilah yang berlaku kepada Ibnu Umar kan. Nabi pegang dua belah bahu dia kan. Faqal, lalu Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib kan, jadilah kamu dalam kehidupan dunia ini ka'annaka gharib, seolah-olah kamu ni sebagai asing, seorang pedagang. Au abir sabil, ataupun orang yang melintas jalan, orang yang dalam perjalanan, permusafiran. Maknanya nak ceritanya, hidup di dunia ini Nabi nak pesan secara khusus kepada Ibnu Umar sementara kan. Sementara orang yang berdagang ni, dia datang sat je kan, dia dah selesai urusan perniagaan ni, dia akan balik kampung dia. Gharib, orang asing. Macam kita kata pendatang-pendatang, pekerja-pekerja asing contohnya datang ke negara kita, ataupun kita pergi ke tempat-tempat lain berhijrah, kita belajar ke, kita bekerja ke, kita tak nak duduk situ pun, kita nak duduk sat saja, sebab ada target tertentu kan. Jadi Nabi khusus kepada Ibnu Umar, dia kata kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Okey, hiduplah kamu di atas dunia ini seolah-olah kamu ni seorang pedagang, seorang yang asing, dan bukan nak duduk selama-lamanya di dunia ini, au abirus sabil, ataupun orang yang sedang melalui perjalanan, melintas perjalanan, orang yang bermusafir. Okey, macam kita kan, katalah kita ambil perbandingan mudah, kita punya hala tuju kita, tujuan akhir kita nak sampai, let's say kita kata pergi Alostar lah, nak pergi Alostar, Kuala ke Alostar kan 2 jam setengah kan, lebih kurang lah. Okey, 2 jam boleh sampai, ataupun 2 jam setengah lah, ambil santai-santai. Tapi on the way tu kita ada RNR banyak kan, sedangkan tujuan kita sebenarnya Alostar tadi, daripada Kuala Kangsar. Tapi kalau kita silap, kita tukar kita punya tujuan kita, maknanya bila sampai RNR, seronok pula duk RNR ni kan, dengan banyak kedai-kedai makannya. Kalau di Gunung Semanggol punya tu kan, Bukit Merah tu, okey, macam-macam ada kan, dengan buah-buahannya, dengan gerai itu, dengan gerai ini, lepas tu macam-macam lah seronok. Okey, jadi kita ralik kat situ. Kita telah ubah tujuan kita seolah-olah kita nak berseronok di situ, sedangkan tujuan kita sebenarnya nak pergi Alostar. Tapi kita tertipu, tersangkut di situ. Akhirnya kita tak sampai tujuan kita yang asal, kita rugi.
Tapi kalau kita tahu yang tu sempat singgah saja, kita nak solat saat, kita nak sembahyang dulu kan, nak jamak ke apa ke contohnya, nak cari bekalan, nak makan dulu contohnya, lepas tu kita nak meneruskan perjalanan, kita tak akan beria-ria sangat. Tak adalah kita nak bawa turun semua barang kita kan, sebab kita tahu kita singgah sat saja. Begitu Nabi ajar kepada Ibnu Umar perumpamaan bahawa kehidupan kita di dunia ini sementara, singgah saja kan. Jangan kita berhabis-habisan beria-ria mencari keduniaan semata-mata sehingga kita lupa tujuan sebenar, itu akhirat. Tu tuan-tuan, itu yang saya suka hadis-hadis macam ni. Sebab mungkin bagi tuan-tuan yang dah pencen, yang dah selesai lah kan, kita kata dah selesai lah, anak pun dah habis belajar, hutang pun dah tak ada nak bayar dah kan, kerja pun dah settle, duduk pencen je masuk contohnya, santai, mungkin tuan-tuan tak adalah gairah nak sangat nak cari dunia ni kan, sebab kita kata semua dah selesai lah kan. Tapi kalau orang macam level-level saya di umur 30-40 kan, masih lagi nak mencari kehidupan, anak-anak sedang membesar kan, dia kadang-kadang cara berfikir itu berbeza. Kadang-kadang kita nak sangat keduniaan ni, nak kejar sangat kan. Sebab tu bila kita baca hadis-hadis Nabi SAW, dia cool down balik, dia tune balik kan, dia alignment balik lah kita punya kehidupan ini supaya track kita betul. Kalau tak, kadang-kadang kita terlupa, tertelajak kan. Kita duk seronok pulun, kita duk seronok nak cari, kita nak buat itu, nak buat ini, nak dapat itu, nak dapat ini contohnya kan. Sebab tu penting kok macam mana pun kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang akan memandu kita supaya kita tak lari daripada landasan yang sebenar kan. Tapi bukan bermaksud kita tinggalkan dunia, cuma kita cari kehidupan dunia secara yang betul berdasarkan syariat. Dan Ibnu Umar ini dia sambung lagi, dia kata wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Yang bahagian kedua ini adalah ucapan Sayyidina Ibnu Umar. Yang bahagian pertama tadi adalah kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kita kena bezakan yang, tapi dua tu di riwayat tu disekalikan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi Ibnu Umar dia kata apa? Dia kata idza amsayta, apabila kamu berada di waktu petang, fala tantazir sabah, jangan kamu tunggu sehingga waktu pagi. Wa idza asbahta, dan kalau kamu berada di waktu pagi, fala tantaziril masa, jangan kamu tunggu sehingga tangguh-tangguh sehingga waktu petang. Maknanya apa? Ibnu Umar pesan kepada kita supaya kita jangan bertangguh. Ini juga antara sikap kita lah sebahagian besar kan. Ini pun macam pengalaman tuan-tuan, pengalaman saya sendiri kan. Kadang-kadang kita, student-student kita ni, contohnya anak-anak bangsa kita lah, bila bagi assignment ke apa ke contohnya, kita bagi sampai 2 bulan, 8 minggu kan. Kita bagi 8 weeks to prepare the assignment kan. 8 minggu tu sikit sangat yang mula daripada awal. Sebahagian besar akan start dah hujung-hujung kan, tinggal seminggu 2 lagi barulah dia pulun. Yang orang kata bahasa apa, suka yang last minute ni. Sedangkan kalau kita tengok pesanan Ibnu Umar, dia kata idza asbahta, jika kamu berada di waktu pagi, kerja pagi jangan tangguh waktu petang. Sebab kita tangguh tak tahu kan, petang tu apa pula jadi lepas tu. Entah hujan contohnya, entah tak ada elektrik contohnya. Okay, ini pengalaman kita lah kan contohnya. Okay, suka tangguh-tangguh, last minute, hari yang patutnya dia fully in charge tu, dia tak apalah, dia kata dia buat masa tu, tiba-tiba berlaku kemalangan, pak dia meninggal, langsung tak boleh buat apa kan. So lepas tu bagi alasan begitu begini kan. Jadi ini banyak berlaku kepada kita, anak bangsa kita, yang menyebabkan ini juga faktor yang menyebabkan kita ini mundur dalam pencapaian kehidupan kita di dunia ini. Okay, kita suka bertangguh. Okay, sedangkan Ibnu Umar pesan idza amsayta, jika kamu di waktu petang, jangan tangguh sehingga waktu subuh kan. Kerja-kerja waktu petang tu selesaikan petang, kerja-kerja waktu subuh selesaikan subuh lah kan. Jangan tunggu waktu petang, sebab kita tak tahu apa yang akan datang. Wa khudh min sihhatika limaradika, dan ambillah kesempatan ketika waktu kamu sihat, limaradika, sebelum datang sakit. Tengah sihat, tengah kuat ni pulunlah kan, carilah ilmu, carilah rezeki yang halal kan. Ambillah kehidupan dunia ini
sebelum kita sakit. Dah sakit ni habislah tuan-tuan. Kan, bila dah sakit, even kalau kita banyak duit sekalipun, kan, nak makan benda-benda yang mahal-mahal, yang sedap-sedap pun tak boleh makan dah. Sebab kencing manisnya contohnya, dengan jantungnya, dengan darah tingginya. Okey, masa tengah boleh makan lu tak berduit pula. Kan, tak duit pula. Lepas tu bila dah berduit ni, tiba-tiba dah sakit pula, dah tak boleh nak makan macam-macam. Okey, jadi ambil lah masa itu. Wa min hayatika limautik, dan yang lagi penting, masa tengah hidup lah kita nak berusaha mencapai apa-apa yang kita nak capai sebelum kita mati. Dan bila mati habislah. Dan bila mati ketika itu bukan lagi masa untuk kita beramal, ketika itu masa untuk kita menerima hasil amalan kita sahaja. Kan, hasil amalan kita sahaja. Jadi sebab tu hadis ini walaupun pendek, ringkas, dan sebenarnya hadis ni kita biasa dengar. Kan, kita biasa dengar, tetapi sangat memberi makna yang mendalam kepada diri kita untuk dijadikan panduan. Jadi antara pengajaran hadis ini adalah, pertama disebut sebagai ar-rasul al-murabbi. Nabi ini seorang pendidik. Okey. Jadi kalau orang yang dalam bidang pendidikan nak mencari tokoh pendidikan yang paling ulung, yang paling unggul adalah Nabi SAW. Dan Nabi ini menggunakan teknik pendidikan yang berbeza-beza. So dalam konteks ini Nabi buat dakwah secara fardiah pendidikan ini, Nabi sentuh, kan, Nabi buat sentuhan. Okey, jadi ini satu teknik lah. Dan saya wallahu alam, tak tahulah, mungkin kita ni kadang-kadang kita dengan anak-anak kita ni kita kurang sentuhan. Kita kurang sentuhan. Ataupun tuan-tuan sendirilah pengalaman kita, kan, pernah tak ayah kita sentuh kita ke macam mana, ke cara cakap macam mana, kan? Okey, dia yang ni kita kena baiki tuan-tuan. Ini kita kena baiki, sebab apabila berlaku sentuhan, maksudnya akan menimbulkan satu hubungan yang rapat. Okey, hubungan yang rapat, dan anak akan hormat pada kita, kita akan rasa sayang kepada anak kita, dan mudah-mudahan dengan ikatan yang kuat ini akan menjadikan mereka ini terjaga. Dia nak buat salah ke apa ke, dia teringat kat mak ayah dia contohnya, kan? Kalau dia tak ingat Allah dan Rasul pun, paling kurang dia ingat mak ayah dia lah, paling kurang, kan? Hak tu sebab apa? Sebab adanya ikatan yang kuat ini. Okey. Jadi kita kena ambil peluang untuk sentuh anak-anak kita yang patutlah, kan, jangan yang lebih-lebih pula lah, kan, maksudnya yang sesuai. Kalau tak sempat dengan anak, kalau dah terlepas dengan cucu-cucu pun tak apa, kan, sebab mungkin kita dah terlepas peluang itu, kan. So dengan cucu-cucu kita pun tak apa, kita beri kasih sayang. Tapi ialah macam pengalaman kita pun tengok, biasa bapak dengan anak ni dia garang, tapi atuk dengan cucu ni dia lebih manja, lebih baik, kan. Tak tahulah macam mana, kan, tapi kita kena tukar tune sikit baliklah. Okey, supaya dengan anak ni kita kena ada ikatan yang kuat, antaranya sentuhan, antaranya kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila nak bagi satu pesanan yang serius, Nabi akan sentuh, kan. Okey, kita pegang tangan anak kita, kita sentuh bahu dia, kita peluk dia, contohnya kita ucapkan sesuatu supaya memberi ingatan. Sebab kita nak hantar anak kita belajar mungkin di luar daerah, di luar negara contohnya, kan. Jadi nak pesan sungguh-sungguh, maka ini satu yang Nabi tunjukkan. Yang kedua adalah fana'ud dunya wa baqa'ul akhirah. Ini pun biasalah tuan-tuan, ya. Ini pun pengajaran yang biasa, iaitu fana'nya dunia ini, sementaranya dunia ini, dan kekalnya akhirat. Okey. Dan banyak disokong di sini hadis-hadis dan juga ayat-ayat selain daripada hadis yang kita baca ini, hadisul bab. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu mati dan semua orang pun akan mati. Kan, tak ada yang kekal. Okay, tak ada yang kekal, dan kita pun tak tahu bila kita mati. Kan? Yang terbaru di Beirut, di Lebanon, meletup. Dah dikatakan apa, 70 orang lebih, yang meninggal, 2,000 yang cedera. Tak pasal-pasal, tak tahu, kan. Kita pun katalah kita duduk dekat situ, kita duduk makan-makan ke situ, ke contohnya kita sedang drive ke situ, tiba-tiba meletup, mati. Kita tak tahu, tuan-tuan. Kita tak tahu bila boleh mati tu. Okey, jadi sebab tu mudah-mudahan dengan kita sentiasa ingat ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi ni, kita sentiasa ingat balik, kita ni tidak kekal. Jadi bila kita tahu yang tu, maka yang penting lagi lah apa persediaan kita untuk berhadapan dengan kematian. Kerana apa? Kerana mukmin yang bijak, al-kayyisu adalah apa? Adalah orang yang dia tahu dia akan mati dan dia bersedia untuk kehidupan selepas mati.
Kemudian pengajaran yang ketiga adalah disebut di sini ad-dunya mu'abbarul lil akhirah wa tariqaha. Kan? Dunia adalah jambatan akhirat. Dunia adalah jambatan akhirat dan jalan menuju akhirat. Jadi bila kita dah tahu dunia ni jalan saja, so jangan kita habis masa di atas jalan tu. Jalan ni jalan je lah, sebab kita nak sampai tujuan tadi kan. Kita nak pergi Alostar tadi kan. Jangan kita duk habis masa kita di RNR tadi. Itu masih lagi dalam perjalanan. Kita dah telah terpesong daripada tujuan yang sebenar. Sebab apa? Sebab seronok tengok RNR tu contohnya kan. Seronok tengok kehidupan dunia ni sampai kita lupa akhirat. Sedangkan fungsi dunia ni, sifat dia adalah jambatan kepada akhirat. Jadi kita kena lalui, kita mesti lalui. Sebab bila kita hidup, kita lalui atas dunia ini, dan kita laluilah dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk kita sapu saja, tak kira halal dan haram. Dan seterusnya adalah mau'izah Ibnu Umar. Secara khususnya ucapan yang kita kata jangan bertangguh tadi kan, bila di waktu pagi jangan tangguh ke waktu petang. Sebenarnya ungkapan Sayyidina Umar ini disebut pengarang sini mengambil daripada kefahaman daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jugalah. Sebab di sana ada hadis yang saya yakin tuan-tuan biasa juga dengar, yang Nabi sebut irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Waktu muda sebelum kita waktu tu tua. Wa sihhataka qabla saqamika, dan masa sihat sebelum kita sakit. Wa ghinaka qabla faqrika, masa kita kaya, masa senang, masa mampu. Qabla faqrika, sebelum waktu kita fakir, tak mampu dah. Wa faraghaka qabla syughlik, dan masa lapang sebelum sibuk. Dan masa lapang sebelum sibuk. Wa hayataka qabla mautika, dan masa hidup kamu sebelum kamu mati. Ini hadis marfu', riwayat Hakim, hadis yang sahih. Dan ini kita kata pesanan Ibnu Umar ini sebenarnya adalah cakupan daripada hadis ini. So 5 peluang yang Allah bagi pada kita ini mungkin bukan semualah, ada sebahagian kita ada dapat, ada sebahagian masih baki lagi. Jadi kita kena pergunakan sebaik-baiknya sebagai bekalan kita menuju ke akhirat. Dan wa 'alal muslim an yubadir ila fi'lil khairi wal ikthar min at-ta'at wal mubarrat. Orang Islam yang sebenar, dia mestilah bersegera untuk melakukan perkara-perkara kebaikan dan memperbanyakkan ketaatan. Ketaatan ni luaslah maknanya. Yang kita mampu kita buatlah. Contohnya macam baru ni kita berkorban kan. Cuma bab korban ini pun wallahu alam, kalau di kampung saya tu, kampung saya ni Kuala Slim River, kampung Kuala Slim River. Sebelum PKP ni tuan-tuan, tak pernah korban sebanyak tahun ini. Tahun ni sampai 18 ekor. Rekod. Dulu paling banyak pun seingat saya dalam 12 ekor. Kan? Tapi nak kata macam nak kata orang tak berduit, banyak pula korban. Cuma satu yang kita kena ingat juga, keutamaan. Sebab kadang-kadang kalau kita berkorban tu mungkinlah RM600, RM650 contohnya kan, 700, mungkin kalau di tempat luar tu sampai 350, 400. Kadang-kadang kita tengok ada adik-beradik kita yang hidup dia susah. Dan dia memang hilang pekerjaan. Dia tak boleh bekerja 3-4 bulan. Dan dia ada tanggungan anak beberapa orang. Dan memang tak boleh bekerja langsung. Dia berniaga ke contohnya kan, ataupun dia jenis kerja-kerja harian ni. Kalau ada kerja ada gaji, tak ada kerja tak ada gaji. Tuan-tuan ya, yang itu kita kena tengok balik. Lebih aula kita membantu. Kalau kita ada 300, 400, 500, 600 tadi, yang mana sebelum-sebelum ni kita biasa berkorban dah. Kadang-kadang tu satu keluarga tu, isteri dia dua, tiga pangku contohnya kan. Jadi lebih baik kita channelkan kepada kerabat kita, kaum keluarga kita yang terdesak, yang susah,
kerana apa, putus rezeki ataupun berkurang rezeki dia kerana tak boleh bekerja, sedangkan anak-anak dia kena tanggung juga, kena banyak juga. Okey, supaya apa, supaya kita membantu mereka, dan itulah satu bentuk pengorbanan kan, yang mudah-mudahan kita bantu kita secara sedikit itu dapat memberikan mereka keselesaan sedikitlah hidup dalam tempoh beberapa bulan ini. Ini mudah-mudahan kita doalah supaya keadaan kita semakin pulih. Kalau tak lagi lah, kalau setengah orang tu dia seronok aja kan. Ni ada orang jealous lah kalau macam cikgu ke contoh lah kan. Dia seronok cikgu ni, kerja cikgu contohnya apa? Gaji jalan, gaji penuh, tak payah pergi sekolah contohnya kan. Kalau buat mengajar pun sempoi-sempoi je lah, especially kalau kita yang di luar bandar ni ataupun yang bukan di kawasan urban. Masalah akses internet kan, bila akses internet tak boleh, maknanya akhirnya tak boleh buat kan, akhirnya tak boleh buat. Sebab apa? Sebab student tak boleh nak akses kalau kita buat sekalipun kelas online ni. Jadi boleh duduk santai. Tu kadang-kadang orang jealous. Contohnya lah ni kan, tu. So ada orang yang tak terkesan, tapi ada orang yang sangat terkesan dengan apa yang berlaku ini, dengan ujian Allah ni. Jadi sebab tu kita jangan hanya memikirkan diri kita saja, keluarga kita saja, tapi kita bukalah mata untuk kita melihat orang lain kan. Khususnya keluarga kita dahululah, keluarga-keluarga kita bantu keutamaannya, dan juga jiran-jiran kita dan seterusnya lah kan, orang lain, supaya berkongsi nikmat. Mudah-mudahan itu dengan kita bersedekah, kita membantu mereka ini, Allah akan lapangkan lagi rezeki kita, murahkan lagi kehidupan kita, dan itulah bekalan akhirat kita. Kemudian hadis ini juga dia kata hasun ala zuhdi fid dunya, sebagai galakan untuk kita bersifat zuhud di dunia, wal i'rad an masyaghilha, dan kita berpaling daripada kesibukan dia. Tapi dia kata walaysa ma'na dhalika tarkul amal, bukanlah bermakna sampai kita meninggalkan amal, kerja, wasa'yu wan nasyat, tak buat aktiviti, tak buat kerja, tak buat apa. Tapi bal al murad, yang dimaksudkan dengan zuhud itu adalah adamu ta'alluq biha, hati kita tidak terpaut, tidak terikat dengan dunia. Okey, maksudnya dunia ni bukan dalam hati kita, tapi dalam genggaman tangan kita. Dan bukan kita dikuasai oleh dunia, tapi kita yang menguasai dunia. Supaya kita tidak tersasar daripada tujuan hidup yang sebenar. Kemudian bila kita berjalan ini, bila kita dah tahu bahawa dunia ini, kehidupan kita seolah-olah satu perjalanan, maka pengajaran dia adalah apa? Al-hadhru minas sohbatil asyrar, satu peringatan daripada kita bersahabat dengan orang-orang yang jahat, yang tidak baik. Mencari lingkungan ini satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab bila kita on the way ni, kadang-kadang kita, sama ada kita berjalan seorang-seorang ke ataupun berjamaah ke contohnya, kita akan jumpa macam-macam orang. Bila kita jumpa macam-macam orang, maka kita kena pilih yang manakah kawan yang boleh membawa kita ingat kepada akhirat. Jangan kita terjebak kepada kumpulan-kumpulan yang dia nak cari dunia semata-mata. Dia adalah orang yang kita kata tidak ingat akhirat, sehingga memalingkan kita daripada tujuan kita yang sebenar. Jangan, sebab itu akan merugikan kita. Dan dianggap even dalam perjalanan kita ini, kita takkan lalui dengan mudah. Mungkin tengah-tengah jalan tu mungkin kereta kita rosak ke contohnya. Mungkin berlaku kemalangan, mungkin kita yang ditimpa musibah. Boleh macam-macam boleh berlaku. So kita kena sentiasa bersedia, sebab itulah realiti kehidupan kita ni. Dia tak akan sentiasa mudah. Tak akan sentiasa mudah. Kemudian ada dua lagi, al-amalud dunyawi wajibun. Kena ingat, kerja di atas dunia ni wajib untuk menegah diri kita ni daripada apa? Daripada menjadi hina kerana bergantung harap kepada orang lain. Ni kita punya pendirian jelas, iaitu wajib bekerja. Kalau kita sebagai bapa, sebagai suami, kita kena bekerja, berusaha untuk menanggung nafkah ahli keluarga kita. Kan, kalau suami isteri bekerja, pakat-pakatlah kan untuk kehidupan yang baik. Bukan kita ni ambil kesempatan pula, kalau kebetulan isteri kita bekerja, dia ada pendapatan yang stabil, kita pula tumpang tuai kan, tak kerja contohnya. Jadi kita pula yang makan hasil dia. Ini satu yang ditegah pada syarak.
Dan hadis ini juga yang terakhir adalah mengajak kita, mengembalikan kita kepada sifat al-wasatiyah wal i'tidal fil amal, iaitu apa? Wasatiyah, moderate. Kita balance lah dalam beramal, i'tidal untuk dunia kita dan juga untuk akhirat kita. Maksudnya bab dunia tadi, maksudnya kita kena usahalah, dan juga dalam masa yang sama kita kena cari bekal, tapi jangan tangguh. Sebab kalau kita tangguh tadilah macam-macam, kita pun tak boleh nak kawal. Kalau berlaku something that beyond our control kan, maksudnya contohnya kemalangan, contohnya berlaku ditimpa penyakit, dan wabak ini, contohnya pandemik ini, so kita tersekat, tersekatlah. So nak buat macam mana? Saya sendiri pun patutnya Viva bulan 4, bulan 5 dah drag kan, tak tahu bila terdekat ni lah kot kan, jadi tertangguh. Macam-macam urusan kita tertangguh, tapi something beyond our control, di luar daripada kawalan kita. So kita tak tahu, sebab tu kita kena sentiasa bersedia, dan kita ingat balik bahawa dunia ini adalah jambatan akhirat dan bekalan untuk kita mencari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu janganlah kita mengikat diri kita dengan dunia, tetapi kita kena memfokuskan tujuan kita kepada akhirat yang sebenar, yang merupakan kehidupan yang kekal abadi. Jadi secara ringkaslah saya ulas hadis ini yang ringkas. So insya-Allah dalam 2 pertemuan ataupun mungkin satulah tengok kepada keadaan, selesai tamatlah kitab ni. Kitab ni nanti tengoklah apa kitab yang nak baca. Kalau saya dah 3 kali khatam kitab ni. Di masjid kampung saya, Kampung Kuala Slim, di Surau Taman Jasa, dan juga di masjid ni lah insya-Allah. Lagi 2 kali pertemuan kan. So lepas tu kita cuba cari yang lain. Kalau tuan-tuan ada cadangan, tuan-tuan boleh bagi tahu kat Cik Nasir ke apa ke, nak apa kan, madah yang rasa perlu kan, boleh dipertimbangkan jika saya mampu insya-Allah. Ya, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله أعلم.